Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Sarah dan Emilia hari ini bagi mengumpas isu rasuah yang semakin berleluasa di Malaysia. Semestinya rasuah adalah musuh nombor satu negara. Menurut dalam satu karya yang ditulis oleh Syed Al-Atas yang bertajuk Rasuah, sifat, sebab dan fungsi rasuah ditakrikan sebagai pencurian melalui penipuan terhadap badan pemerintah, syarikat swasta ataupun orang awam. Rasuah terdiri daripada 3 komponen iaitu penyuapan, pemerasan dan nepotisme. Hari ini kita akan kupas sebuah kes yang nampak remeh tetapi tetap memberi impak yang cukup untuk meninggalkan rekod buruk ke atas individu-individu yang terlibat. Pada Mac 2017, seorang individu yang bernama Muhammad Khairi bin Marzuki berusia 26 tahun telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh SPM kerana menerima suapan rasuah berbentuk wang berjumlah RM3,500. Wang tunai yang diterima oleh beliau adalah bagi mendapatkan lesen memandu tanpa melalui ujian memandu oleh seorang wanita yang bernama Nur Amirah binti Nordin. Isu ini amatlah dikotiri oleh masyarakat kerana ia akan menjurus kepada kemalangan jalan raya. Seterusnya, integriti dan ketulusan seseorang akan terus dipersoalkan. Kami berjaya mendapatkan 2 suspek utama bagi mendapatkan perincian tentang kes ini. Teruskan bersama kami. Nama saya Muhammad Khairi bin Marzuki. Saya berasal daripada Pulau Pinang. Saya dijatuhkan bersalah pada 15 Mac 2022 atas kesalahan menerima wang suapan berjumlah RM3,500 daripada Nur Amirah untuk keluarkan lesen memandu kepada beliau. Saya masa tu terdesak, tak ada duit. Jadi masa tu ada kawan bagi idea untuk jual lesen tanpa buat ujian memandu. So saya ada kenalan pula kan. Saya promote lah tawaran tu. Saya jadi lebih kurang macam runner untuk jual lesen kepada siapa yang boleh bayar saya dekat grup Telegram. Lepas tu dalam seminggu saya dapat call daripada Puan Amirah. Dia nak bayar saya RM3,500. Terkejut saya sebab banyak sangat yang dia bagi tu, tapi dia ajak jumpa sebab saya tak percaya. Saya ajak dia jumpa. Dah set masa dan tempat apa semua, kita orang pun jumpa. Dan dia dekat situ juga dia keluarkan wang tunai sebanyak RM3,500. Saya Nur Amirah binti Nordin, berasal dari Pulau Pinang. Saya merupakan pemberi rasuah kepada Encik Khairi untuk mendapatkan lesen. Saya pada masa tu sangat-sangat memerlukan lesen dan pada ujian memandu saya yang pertama tu saya gagal. Pada masa yang sama saya terdesak memerlukan lesen memandu sebab saya ditawarkan bekerja dekat luar negara. Jadi dengan adanya lesen tu, dia akan memudahkanlah saya untuk menyewa kenderaan dekat sana. So sebab itulah saya memerlukan lesen dengan cepat, takut tak sempat settle sebelum bergerak ke sana. Kerana risaukan gagal buat kali kedua dan melambatkan lagi proses, saya mencari alternatif lain dan terjumpa satu grup Telegram yang disebut oleh Encik Khairi tadi. So pada mulanya saya tidak terfikir bahawa memberikan wang untuk mendapatkan lesen tu merupakan satu jenayah. So dengan tidak berfikir panjang, saya terus menawarkan harga untuk mendapatkan lesen memandu tu dan terus berundi dengan Encik Khairi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Tuan Roslan bin Tuan Mat dan saya merupakan pengarah SPRM Cawangan Pulau Pinang. Daripada kes tersebut, terdapat beberapa faktor yang perlulah diberikan pujian khas kerana memudahkan serta mempercepatkan proses penyelesaian kes rasuah ini. Pertama sekali, pihak SPRM telah melakukan proses pengumpulan maklumat dengan pantas. Sebaik saja dapat maklumat awal yang telah lama dikumpul, urus setiap analisis maklumat akan memutuskan sama ada terdapat unsur rasuah atau tidak serta memastikan informasi diterima adalah tepat. Selain itu, hukuman yang adil serta tegas telah diberikan kepada pelaku. Setelah proses di mahkamah telah selesai, hukuman yang sesuai akan diberi mengikut kesalahan yang telah dilakukan. Dalam kes ini, kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan Seksyen 16A Akta SPRM 2009
Hukuman yang diberi adalah penjara 1 hari dan denda RM17,000. Jika gagal dibayar, pelaku akan dimasukkan dalam penjara selama 20 bulan. Tetapi bukan semua aspek dalam kes ini positif. Terdapat juga beberapa isu yang perlu ditekankan demi mengurangkan bilangan kes seperti ini berlaku. Pertama sekali, kekurangan integrasi diri dalam kalangan penjawat awam menjadi faktor pertama berlakunya kes rasuah. Sifat tamak, materialistik dan mementingkan diri sendiri akan muncul ketika datangnya rasuah. Tetapi jika integriti seseorang itu kuat, mereka akan menolak walaupun jumlah rasuahnya besar. Akhir sekali, sikap kroni dalam kalangan penjawat awam untuk membenarkan rasuah seperti ini berlaku kerana mereka menganggap perkara ini sebagai tolong member. Sikap seperti ini patut dibanteras kerana ia mengganggu proses pembuatan lesen untuk pengguna lain yang melalui proses yang sepatutnya. Perkara ini akan melengahkan masa pengguna lain serta penjawat awam lain yang tidak menerima rasuah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Tuan Adnan Mat Isa. Sebagai pengarah JPJ, saya ingin berterima kasih pada pihak SPRM. Jika pihak SPRM tidak membuat sesuatu pada kes seperti ini, mungkin akan ada banyak lagi pesalah atau perasuah yang akan membuat kaedah yang sama seperti individu tersebut. Ia akan memberi satu ancaman kepada pihak yang terlibat seperti JPJ. Selain itu, kami ingin memperkatakan undang-undang dan tingkatkan kadar denda terhadap pegawai JPJ yang terlibat dalam sebarang bentuk rasuah. Hal ini supaya dapat mencegahkan kes seperti ini berlaku pada masa akan datang. Kami juga ingin memperkenalkan undang-undang baru di mana harga lesen memandu akan dikurangkan kepada harga yang lebih mampu bilik dan bersesuaian dengan situasi ekonomi pada ketika ini. Sekian daripada saya. Rasuah membunuh. Amalan rasuah ibarat kanser yang membunuh masyarakat, sistem pentadbiran dan pembangunan negara. Banyak keburukan yang ditanggung dek kerana amalan rasuah. Memalukan nama baik diri dan keluarga, sukar dipercayai masyarakat dan jika cecah nilai yang tertentu boleh disabitkan kesalahan jenayah. Jika tidak dibanteras, rasuah mungkin akan menjadi sebahagian daripada budaya hidup masyarakat di negara kita. Justru, marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk memerangi amalan rasuah ini daripada terus bermaharajalela. Tanpa rasuah, hidup kita akan lebih tenang dan sejahtera. Bukankah itu yang kita mahukan? Untuk itu, langkah yang praktikal harus diambil daripada sekarang kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Rasulullah SAW pernah bersabda daripada Abdullah bin Amr, kata baginda, laknat Allah ke atas pemberi dan penerima rasuah. Ingat, rasuah tidak pernah menjamin kesenangan yang sebenar walaupun mempunyai keuntungan yang besar daripadanya. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Cantik pula tu Dumi. Ni semandu kau perlu je mandu. Lagi 2 minggu dah nak pergi Mexico. Mana sempat kalau nak buat kali kedua. Assalamualaikum Cik Khairi. Assalamualaikum. Amira. Saya dah sampai ni. Dekat location yang saya dah send.